Perkongsian 1 jam dalam MSI, Rabu 25 Mei. Demi memberi kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar, pasangan suami isteri ini mengambil inisiatif berjalan kaki sejauh 350 km bagi mengutip sampah sepanjang laluan. Menjadi mangsa kerakusan saudara sendiri, ikuti perkongsian eksklusif mangsa sumbang mahram. Yang tu saya dengan abang saya. Dan ibu bapa, ketahuilah kepentingan pendidikan seksualiti untuk anak-anak. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 25 Mei 2022 bersamaan dengan 24 Ramadan 1443 Hijrah. Apa khabar, Fad? 24 Syawal. Oh, sini tu Ramadan. Maaf, Syawal. Pagi-pagi biasalah kita baca je apa yang diberi. Itulah dia. Sedar tak sedar. Lebih kurang seminggu lagi, Sofia. Seminggu lagi. Untuk kita nak menghabiskan bulan Syawal ini. Dan sudah pastinya untuk Sabtu dan juga Ahad ini, mungkin ada perancangan di saat akhir lah untuk mereka yang nak buat rumah terbuka. Betul. Jadi satu Ahad nanti tu penuh lah dengan undang-undangan. Tapi nak marah sikit. Awak dah penuh dari minggu-minggu lepas. Tiap-tiap hari, tiap malam saya rasa awak ada open house. Ya, dan minta maaf lah kalau yang mana mungkin kita tak berkesempatan nak pergi kan. Tapi macam orang cakap lah, asyik kita je duk tanya macam contohlah macam saya tanya Sofia, bila nak buat rumah terbuka? Kita tanya dekat kawan kita, bila nak buat rumah terbuka? Yang tanya tu, bila nak buat rumah terbuka? Itu yang jadi kemarahan tu. Tapi saya rasa yang paling penyelesaian lah bila awak post hari itu, rumah terbuka kejiranan. Maksudnya tak ada siapa yang buat khusus tu, tapi dipilih tu kawasan yang besar tu, ramai-ramai lah jadikan. Alhamdulillah. Tapi itu antara solusinya lah. Kalau tak sabar bila nak menjawab, siapa nak buat kan? Betul. Apa pagi banyak pengisian hari ini, antaranya kita bawakan kisah penceritaan inspirasi lah. Pasangan ini yang asalnya dari Perancis, mereka akan memulakan perjalanan mereka sebanyak 530 km dari Kuala Lumpur sehingga ke Langkawi. Buat apa, Fad? Dia nak kutip sampah. Kutip sampah. Kutip sampah. Bayangkan kalau kita nak pergi ke Langkawi, kita mungkin memilih alternatif naik feri ataupun naik kapal terbang. Ini mereka ni jalan kaki. Bukan setakat jalan kaki sahaja. Nampak ada sampah sarap kan? Kutip ambil. Anda bayangkan kalau 27 km kalau kita berjalan tu, berapa langkah yang mereka berdua ini telah pun buat. Saya dah buat calculation dah. Awak dah calculation dah? 1 km bersamaan dengan 1,200 langkah. 1 kilometer 1,200 langkah. Jadi mereka ini akan berjalan kaki sejauh 27 km, darab dengan 1,200 jadi 32,400 langkah. Dalam masa satu hari mereka berjalan tu. Bayangkan berapa kalori dah tu? Cikgu matematik. Tapi bayangkan sebab saya kira lah saya berlari 10 km pun penat tau. Ini 27 km satu hari untuk kata dari sampai dari Kuala Lumpur sampai Langkawi. Jadi kiranya kita melihat inisiatif mereka ni adalah pengorbanan yang besar. Nah, kita rasa patut dipertengahkan lah. Kita ni walaupun kita orang Malaysia, rakyat Malaysia, pergi Langkawi, negeri tempat kita sendiri, tapi mungkin kita lupa yang tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Betul lah. Mereka, kita kasih sikitlah pengalamannya. Itu Sofia lari kosong-kosong. Ini mereka lari jalan bawa beg lagi kan. Okey, itu akan kami kongsikan tetamu kita pada sampai kejap lagi kita akan bawakan kepada anda. Dan kita nak bawakan satu lagi topik yang saya rasa perlu untuk kita bawakan. Saya rasa selepas ini anda tidak perlu malu-malu untuk kita nak memberikan pendedahan ataupun pendidikan seksual kepada kita semua ni. Betul. Kita juga akan memberikan anda satu penceritaan lah. Ini adalah kata kisah eksklusif pengakuan sebenar mangsa sumbang mahram. Difahamkan pada usia yang cukup muda 13 tahun dan juga pada umur 17 tahun menjadi mangsa seksual bagi sepupu dan juga abangnya sendiri. Jadi kita ingin membuka topik ini supaya kita sebagai ibu bapa, keluarga, sesiapa sahaja di orang kata dalam kalangan anak-anak yang membesar ini untuk ambil peranan kita, kerana mungkin ini topik tabu kita tak bercakap tentang pendidikan seksualiti. Mengapa kita nak memperkenalkan mungkin nama-nama alat-alat sulit untuk mereka mengenali, kerana inilah hakikatnya tahun 2022 realitinya mereka terdedah dengan begitu banyak ancaman predator seksual ini. Kalau bukan kita sebagai mak ataupun ayah yang ingin memberikan pendedahan seksual ini kepada anak-anak, siapa lagi? Kita takut anak-anak kita ini akan belajar berkenaan dengan pendidikan seksual ini melalui sumber-sumber yang salah. Sebab sekarang ini pun dalam peredaran zaman sekarang ini pun kita didedahkan dengan pelbagai medium
yang boleh kata orang tua anak kita tu belajar. Kita takut nak belajar tentang seksual itu, belajar penting juga, tetapi kita takut mereka belajar dengan cara yang salah. Dan pendidikan tentang sumbang mahram ini pun harus diberitahu juga, sebab antara faktor-faktornya adalah begitu juga kita nak berbalik kepada keimanan kita, keagamaan kita bagaimana. Dan dulunya antara punca-punca sumbang mahram ini berlaku apabila sebuah rumah itu hanya mempunyai satu bilik sahaja. Jadi ianya boleh mendedahkan kita kepada faktor-faktor sumbang mahram itu. Tapi apapun, kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, Pengarah Pusat Citra Universiti UKM, Profesor Dr. Halina Halizah sebentar saja lagi untuk kita bercakap tentang sumbang mahram ini. Kita nak memberikan pendidikan seksual pada hari ini. Ya, tapi sebelum itu kita saksikan dulu untuk kita meneruskan kisah inspirasi kita yang pertama hari ini. Berjalan 530 km demi alam sekitar. Jom kita saksikan kisah ini. Okey, jom. Demi cintakan alam sekitar, pasangan berjiwa besar ini, Hafizah Bachik dan suaminya, Roman Onilon, yang berasal dari Perancis, mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka akan berjalan kaki sejauh 530 km dari Kuala Lumpur ke Pulau Langkawi pada 8 Jun nanti. Apa yang membuatkan kisah mereka lebih menarik ialah sepanjang perjalanan, mereka akan mengutip sampah sarap yang dibuang merata-rata di tepi jalan. Setiap hari, mereka akan berjalan kaki sejauh 25 km dan dijangka mengambil masa selama 21 hari untuk tiba di destinasi. Mereka menggunakan media sosial untuk menunjukkan aktiviti yang dilakukan ketika berjalan, di samping memberi kesedaran mengenai tahap kebersihan di sepanjang laluan. Saya sebenarnya teruja untuk mereka kerana mereka punya aktiviti ini akan memberikan impak yang cukup besar. Supaya kita lepas nak pergi bercuti ke apa, kita nak buang sampah ke botol tu, kita fikir 10 kali lah. Orang lain yang kena kutipkan sampah kita ni. Malu. Kadang saya terfikir juga, adakah disebabkan dua individu ini, seorang orang Malaysia, seorang orang Perancis, menyebabkan mereka berdua ini bergabung tenaga, idea kan, untuk berjalan dan juga mengutip sampah ini. Kadang-kadang ada orang cakap, ni jangan marah orang Malaysia takut-takut orang Malaysia ni kadang malas sikit. Nampak sampah kadang buat tak tahu je dan sebagainya. Jadi kita nak beri pendedahan selepas ini untuk anda bangkit kalau anda nampak sampah dan sebagainya, untuk anda kutip sampah untuk kita menjaga alam sekitar kita. Betul. Kita terus bersama dengan mereka. Saya perkenalkan Hafizah Bachik dan juga Roman Onilon. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Okey, Afan nak tanya soalan apa? Ya, gitulah. Ramai yang nak tanya Ramai ni. nak tahu ni. Kan. Kita nak berjalan 5 km pun fikir 2-3 kali. Ini 530 km dari KL ke Langkawi. Cetusan idea bagaimana rasanya macam nak berfikir berjalan jauh tu. Kalau orang cakap nak kutip sampah tu kadang dekat KL ni pun boleh juga kan. Tapi ini inisiatif daripada KL ke Langkawi. Kenapa memilih Langkawi itu? Okey, kenapa Langkawi? Salah satunya sebab Roman dia travel backpackers. Normally dia yang travel a lot than me lah. So actually instead cycling, sebab I tak boleh nak cycle, so dia kata why not kita jalan kaki. Wow. So idea tu daripada Roman. So kita orang fikir bukan gila ke kan nak jalan kaki jauh tu. So Roman kata why not we can try. So Roman sendiri pun saya terbaca juga pernah berkayuh Sofia sejauh 3,300 km merentasi 9 negara untuk membantu penyakit kanser, anak kanser di Malaysia ini. Roman boleh berbahasa Melayu? tak boleh. Okey, kita cuba untuk inilah. Cakap Perancis. Okey. Roman, we are very honoured to have this initiative to be going on. So what is the determining factor for you to start this initiative with her in cleaning the streets of Malaysia? Because we are really upset when we see people throwing rubbish by the window and not taking care when we go to beautiful places. Like, for example, 2 days ago or 3 days ago, we went to the Chilling Waterfall. Right. And again, they just opened and we see someone throwing plastic bag into the bush. And we're like, how? It's a nasi lemak container. Why are you doing that? You know, and I tell the person off, and the person feels very ashamed. I'm like, they just opened. It's a beautiful place. And you just litter the place. I just don't understand it. So I think it's a good initiative to
to raise awareness on the environment in Malaysia So, for this. hopefully mentaliti rakyat Malaysia akan tukar. Ya. Yeah. Ini sebenarnya mentaliti juga kan, mungkin ramai yang rasa membuang sampah ke dalam sungai itu benda yang biasa, orang lain yang akan bersihkan, tetapi hakikatnya orang kata lebih ramai yang membuang daripada mereka yang betul-betul membersihkan tempat kata seperti hutan dan sebagainya. Sayanglah. Sayang, dan kita rasa malulah sebenarnya kan dengan orang luar negara melihat perbuatan kita sendiri dalam negara kita sendiri. Betul. Kan. Okey Hafizah, kita sedia maklum bahawa mereka ini suami isteri dan sudah pastinya mereka ini mempunyai minat yang sama, ya. Suka backpackers, berjalan dan sebagainya. Okey, sejauh 530 km ni saya rasa mempunyai satu stamina yang begitu tinggi kan. Apa antara persediaan yang dilakukan? Okey, kita orang punya persediaan, kita orang jalan kaki, jogging, gym. So itu paling penting lah untuk kita diorang, sebab nak jalan kaki tu bukan senang, 25 atau 27 km satu hari. Macam Roman pun persediaan kita orang berlari lah kan. 2-3 km a day around our condo kan. So you need fitness preparation also. Yes. A little bit. Okay. Bila kita orang jalan je tapi guna kaki, memang banyak lah kan. Sampah every hour tu kita tak ada. Masa start jalan tu memang kutip sampah lah. Jadi jumpa tu sampah yang lain, buang dulu, lepas tu start balik. So ada kita orang punya sponsor yang akan collect rubbish tu. So dia akan dump dekat recycle punya area. Jadi awak berdua ni akan melakukan inisiatif ini 2 orang sahaja ke? 2 orang sahaja. 2 orang sahaja. Memang tak nak kumpul lebih ramai lagi. Tapi sebenarnya kita ada inform. Memang kita akan kita akan lalu kampung. Siapa-siapa yang nak join kita orang, welcome. Okey. Even though 2-3 kilometer, tak kisah. Janji diorang ada inisiatif nak follow. Okey, bercakap tentang nak follow ni, saya, Sofia dan ramai ni penonton MHI ni nak tahulah nanti akan bermula pada 8 Jun nanti 8 Jun. 8 Jun nanti. Jadi kita nak tahulah update-update perkembangan dah sampai mana apa semua, macam mana nak update tu. Okey, update tu nanti kita orang akan letak dekat our website kan. So where we are actually. So how we going to update? We're going to do some maybe like some live on the YouTube, live on the Instagram, Facebook, TikTok. Apa channelnya, namanya? Channel YouTube Discover Evolution. Sama juga dengan Instagram, sama. Yes. Okey. Akhir sekali, satu message untuk kesemua rakyat Malaysia yang akan bakal menyaksikan aktiviti, inisiatif dan usaha anda berdua. Apa nak disampaikan untuk kesedaran kita bersama? What is the takeaway message for Malaysians? Yes. To stop litter. Stop litter. Stop litter. Jangan buang sampah daripada kereta, sebab tadi pun masa pagi saya on the way, ada orang buang sampah daripada kereta. Itu pun saya rasa macam tak fair lah. Kesedaran civic tu kan? Pernah tak marah? Potong kereta marah? Apa ayat selalu digunakan? Saya cuma cakap macam tu, tunjuk je lah. Cantik je. Itu sahajalah. Tak payah cakap banyak lah, Sofia. Tunjuk macam tu je. Lepas ni siapa buang sampah je, kita macam ni je. Okey, just pilihlah sendiri. Kita ucapkan terima kasih, thank you so much kepada Hafizah Bachit dan juga Roman Onion sudi meluangkan masa. Thank you for your initiative. We hope that this is going to be an amazing adventure for both of you. Semoga dipermudahkan nanti urusan kalian berdua. Amin. Okey, jadi ini dah inspirasi yang kita bawakan pagi ini. Untuk satu, kalau berjalan tu adalah untuk sihat. Satu lagi, kalau kita kutip sampah tu adalah untuk menjaga alam sekitar. Jadi 2 perkara dalam satu benda yang kita boleh buat. Ya, 2 in 1 lah kiranya. Semoga ramai lagi lepas ni akan mengikut jejak langkah mereka. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya, ini adalah satu topik yang kita ingin dan perlukan perhatian anda. Pengakuan mangsa sumbang mahram dan juga pendidikan seksualiti. Apakah peranan kita sebagai ibu dan bapa? Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan saya, Fazli dan Sofia di Malaysia Hari Ini. Thank you so much. Masih bersama anda di Malaysia Hari Ini dan kita bawakan topik inilah pengakuan mangsa sumbang mahram. Saya pasti ini satu pengalaman yang
pasti siapa yang ingin lalui yang akan memberikan impak yang cukup besar. Tragedi ini tidak sepatutnya berlaku kepada sesiapa pun, tapi kita pertengahkan supaya lebih ramai kita sebagai ibu bapa pun main peranan untuk mendidik anak-anak muda dan generasi masa depan. Pepatah mengatakan seperti haruan makan anak lah kan. Jadi kalau nak bercakap tentang pendidikan seksual ni, kita memberikan tumpuan untuk anak-anak kan. Tapi sebenarnya pendidikan seksual ini adalah pendidikan sepanjang hayat. Orang tua pun, orang yang dewasa pun harus mendapatkan pendidikan seksual ini. Takut anda menyalahgunakan pendidikan seksual ini. Okey, kita tak ada cakap banyak. Sofia berkata untuk pemahaman anda semua, kita saksikan ini lebih kisah pengakuan mangsa subang mahram terlebih dahulu. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ketika remaja seusianya sibuk menuntut ilmu di institusi pengajian tinggi, Amirah Aziz, bukan nama sebenar, hanya mampu tersenyum di sebalik rahsia dan duka yang sarat di dada. Amirah baru berusia 19 tahun. Dia adalah salah seorang mangsa kerakusan nafsu lelaki yang sepatutnya menjadi pelindung diri dan keluarga. Sepupu lelaki yang dianggap seperti abang kandung telah meragut kesuciannya sewaktu dia berusia 13 tahun dan masih di bangku sekolah. Ikuti temu bual eksklusif Malaysia hari ini bersama gadis ini. Dia mula tidur rumah saya. Dan pada mula saya tak perasan dan saya tak sedar apa sebab saya jadi siang tidur, memang tidak tak sedar langsung. Saya sedar masa saya dah bangun dan waktu tu dia dah pergi. Dan saya sedar saya tak pakai apa-apa. Dan yang kedua sebab saya perasan ada kesan. Dan saya mula perasan sebab saya start rasa saya punya bau tu macam rasa lain macam. Rasa sakit. Ya. Saya rasa takut dan saya tak tahu nak bagi tahu kat siapa sebab saya ada pernah bagi tahu kat abang dan abang tak percaya saya. Cakap tak mungkinlah dia buat macam tu. Dan saya takut nak bagi tahu kat mak ayah saya. Sebab orang tak percayakan saya. Amirah cuba untuk melupakan peristiwa hitam yang terpalit dalam kehidupannya itu. Akan tetapi, kejadian sama berulang kembali sewaktu umurnya menginjak 17 tahun. Kali ini, abang kandung pula yang memaksa dia melakukan hubungan seks ketika ketiadaan ibu bapa mereka. Yang tu saya dengan abang saya. Sebab saya tak percaya yang dia sanggup ambil dadah. Waktu tu saya tengah mandi. Dan terus dia keluar pada dia masuk rumah. Dan dia ketuk pintu bilik air dan saya ingat dia nak apa. So saya just, abang tak ada apa. So saya buka. Dan masa tu dia tolak saya. Dia buka pintu, dia tolak saya dan saya tak sedar. Dan saya tak boleh nak lawan. Saya tak mampu nak lawan apa-apa. Sebab lelaki kan kuat. Tak daripada situ saya start jadi liar. Saya macam aku dah rosak. So alang-alang jahanamkan je lah terus. Macam nak cakap. Dia orang percaya saya. Sebab dia ingat selama ni watak saya kat rumah dengan kat rumah lain. Berapa kali awak terjebak dengan seks ni sampaikan ada anak? Dia boleh katakan lebih daripada mungkin dah 25 kali. Sebenarnya lepas masa saya terpregnant pun saya tak tahu yang saya pregnant dan masa tu pun saya masih lagi terjebak dengan seks. Sejujurnya saya bagi tahu saya tak tahu tu anak siapa. Masa mula-mula, masa dia lahir tu saya tak sempat nak tengok dia sebab dia terus ke ICU. Dan kat situ baru saya sedar yang budak ni tak ada dosa.
Sebab dia bersih. Lepas dia meninggal tu saya macam tak apalah, dia direct syurga. So aku ni tak tentu ke mana aku pergi. Saya kalau boleh kita jangan ikutkan sangat kata hati tu dan jangan ikutkan sangat nafsu diri tu sebab dia takkan kekal. Seronok ni dia manage je. Yang selebihnya tu derita, tanggung. Dia katakan macam lelaki dia memang lepas diri. So yang kau ni, kau nak hadap benda tu bertahun-tahun. Jaga diri, jaga maruah, sayang diri. Diri kita ni mahal sebenarnya. Mahal sangat. Kes sumbang mahram boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Darah daging yang sepatutnya menjadi pelindung malah menjadi penyebab utama kenaikan kes seksual. Apakah nasib anak-anak gadis ini sekiranya mereka berada dalam kalangan keluarga sebegini? Dan siapakah sepatutnya dipersalahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Tidak mahu lagi menoleh ke belakang, Amirah kini menjalani hari-harinya di Rumah Perlindungan dan Bimbingan Remaja Radatus Sakinah. Selain mempelajari ilmu Al-Quran, dia juga tekun mengikuti kelas yang diadakan di rumah tersebut seperti kelas bahasa Inggeris, kelas sirah, akidah dan sebagainya. Reda dengan setiap ujian, remaja ini berniat untuk menyambung pelajaran selepas tamat menjalani proses pemulihan. Hakikatnya tragedi yang menimpa Amirah ni bukan satu perkara yang baru. Ya, betul. Dan saya pasti ramai sebenarnya mangsa di luar sana yang mungkin pada ketika ini sedang mengalami masalah yang sama. Masih melalui kehidupan yang sama tetapi tidak mampu untuk bangkit semula. Jadi kita akan meletakkan fokus kita kepada mungkin anak-anak yang mungkin sedang menonton ini untuk bangkit semula supaya mereka boleh menyelamatkan kehidupan mereka. Itu pengakuan yang kami terima laporan dan kita telah pun buat laporan tentang perkara tersebut. Tapi mungkin ada di antara kita yang sekarang ni ada dalam situasi tersebut tetapi tidak tahu bagaimanakah cara untuk nak membuka cerita itu kepada masyarakat luar. Ada yang takut dan sebagainya. Okey? Peranan kita sebagai ibu bapa, pendidikan seksualiti. Ini yang kita akan tekankan supaya kita tahu apakah peranan kita. Betul? Kita terus bersama dengan Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj, Pengarah Pusat Citra Universiti UKM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia dan Fadli? Alhamdulillah. Selamat Raya. Alhamdulillah. Dah ujung-ujung. Ya, Prof. Sebelum kita keluar dekat sini, kita tadi sembang juga. Prof cakap kat kami dah 25 tahun Sofia bercerita tentang perkara yang sama sahaja berkenaan dengan pendidikan seks ini kan. Okey, sebagai kata orang tu kali ke berapa saya tak tahulah kan. Sebagai pemahaman Prof sendirilah, mungkin Prof boleh kongsikan, ceritakan terma pendidikan seks itu untuk memberikan pendedahan kepada kita semua ini. Baik, terima kasih Fadlan. Sebelum tu, saya nak buat sikit pembetulan. Saya bukan lagi pengarah citra sebab saya lagi tinggal seminggu akan menamatkan perkhidmatan saya sebagai pensyarah di UKM ni pada umur 56 lah. Jadi yang saya nak cakap kat Fadli dengan Sofia ni daripada saya mula jadi pakar tahun 1997 sampai sekarang 25 tahun saya cerita tentang pendidikan seksualiti ni lah. Dan cerita seperti cerita Amirah ni dah tak tahu berapa banyak versi cerita yang saya dengar. Dan mungkin salah satu aspek yang kita harus lihat adalah dalam konteks pendidikan seksualiti. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kerana kita pergi kepada itu sebagai aspek pencegahan. Dan bukan saja pencegahan, tapi kalau katalah anak-anak kita yang dah terjebak dan terbabit ni, macam mana cara kita nak menanganinya. Tentu sekali dengan hanya memberikan stigma ataupun dengan memarahi mereka, dengan mengutuk mereka saja tak akan selesai masalah. Jadi untuk tu sebelum kita kata pendidikan seksualiti, Sofia dan Fadli, kita kena tahu juga apa dia tu seksualiti. Dan seksualiti ni kalau orang sebut, selalu orang pendekkan jadi seks gitu kan. Tapi itu sebabnya saya insist supaya sebut betul-betul pendidikan seksualiti, bukannya pendidikan seks. Sebab bila kita kata pendidikan seks, orang ingat dalam kepala ni hanya macam nak mengajar ada hubungan seks. Itu yang mak ayah marahlah. Tak boleh, jangan. Tapi sebenarnya bila dia faham aspek seksualiti itu sebenarnya
adalah segala apa yang berkaitan dengan aspek seksual dan reproduktif yang melibatkan sama ada identiti, sikap, cara kita berfikir dan juga perlakuan kita. Dan sexuality ni ada 5 dimensi. Fadli, Sofia, saya tak tahu dah berapa ribu kali saya cakap ini, tapi kena juga bagi tahu sebabnya bila ditanya apakah dia sexuality yang disebut hanya satu dimensi, iaitu physical, anatomi dan fisiologi sahaja. Prof pernah datang ke sini, saya rasa kita pernah bertemu ramai dan 5 juga yang ditekankan oleh Prof. Jadinya bila sebenarnya itu satu aspek saja, dan kalau kita mendidik seksualiti aspek ini saja, memang anak-anak kita siapa saja akan berakhir dengan eksperimentasi. Dia akan cuba-cubalah kan, dia nak tahu kan, tapi dia diimbang oleh 4 lagi dimensi. Satu iaitu kognitif, cara berfikir, dan otak kita adalah organ seksual yang paling penting. Itu yang nak dididik. Kan sebab itu yang akan buat keputusan dengan apa yang kita nak buat dengan anggota kelamin kita. Yang ketiga, ini penting, adalah aspek, semua pentinglah sebenarnya Yang ketiga ini dari sudut emosi. Sebab seksualiti ni dia ada kaitan dengan rasa kasih sayang, dicintai, dihormati, dihargai, tak bolehlah dengan rasa dikhianati, disakiti. Ni macam ni semua mahram ni sebenarnya sakit cerita dia. Orang yang kita percaya dia orang kata mengkasari kita, dan bukan hanya mengkasari secara tu, tetapi dari sudut aspek seksual kan, kenapalah tu kan, darah daging sendiri tadi tu, haruan makan macam-macam, haruan pun agaknya tak buat benda ni. Jadi yang ini ni aspek satu saya perasan dalam 25 tahun ni yang kita kena address adalah dari sudut emosi, perasaan syahwat. Yang ini ni mungkin tak, saya sendirilah saya jarang sangat explore sebab benda ni jadi macam kita tak selesa, tapi itulah dia sebenarnya. Itu tadi yang paling dalam BT tadi yang paling saya ambil perhatian adalah bila dia kata saya dah rosak. Alang-alang saya dah kotor rosak, biar jalan. Itu sebenarnya daripada of course bila dia ada hubungan kelamin tu maka dia ada perasaan bagaimana nak memuaskan nafsu syahwat. Jadi kita yang mungkin sebelum ni tak tahu apa-apa pun tahunya pasal seksualiti tu yang itu. Jadi akhirnya perasaan yang selesa, seronok, sedap tu jadi itu yang dicarinya pula. Prof, bila kekeliruan seperti itu berlaku sedangkan kita mungkin anak-anak ini tak tahu nak bezakan seks itu adalah seksualiti, dia termasuk merangkumi perasaan kita, emosi, nilai kita dan sebagainya. Dan bila seorang anak itu seorang remaja itu mula confused, tidak tahu, tak boleh membezakan kasih sayang mungkin pada dia adalah seks. Bagaimana nak mengajar pula? Terima kasih Sofia, cantik tu sebabnya saya belum sebut 2 lagi dimensi, iaitu dimensi sosial dan juga spiritual. Jadinya bila pendidikan seksualiti tu ataupun exposure tentang seksualiti ni, sebenarnya bila anak-anak ni tadi ceritanya diperlakukan begitu, itu pendidikan seksualiti pertama bagi dia. Dia tak pernah dengar kan sebelum ni. Jadi dia sepatutnya adalah satu package dia mesti ada di situ dimensi sosial. Iaitu siapa dia orang yang mahram dan siapa bukan mahram. Mana bapa, abang, patut tak boleh lakukan begitu. Sepupu boleh. Sepupu memang kita mana bukan sepupu boleh macam ni, kita boleh berkahwin dengan sepupu kita. Tapi yang katakan mahram tu kalau abang yang memang mahram kita kan, yang haram untuk kita kahwin. Itu aspek tu ada di dalam dimensi sosial. Tentang siapa sebenarnya hubungan kita ni. Kita kan Sofia dan Fadli tak payah sebut tentang pendidikan seksualiti kalau kita hidup seorang-seorang saja. Tapi kita kena berinteraksi begini kan. Ada orang lebih muda, ada orang lebih tua. Ada yang bersaudara dengan kita, darah daging kita, ada yang bukan. Ada yang sama jantina, sama tidak. Itu adalah aspek sosial. Dan di sekolah sebenarnya itulah budak-budak akan dapat dia punya ni. Tapi tak boleh pendidikan seksualiti ni di sekolah sahaja. Sebab, spiritual. Yang ini sebenarnya pada pandangan saya adalah yang kemaskan semua ni Fadli. Jadi dia satu package yang cantik sebab aspek spiritual, kerohanian ini memberi harga diri dan nilai. Tadi kan bila akhirnya Amira kan bila dia kata sebenarnya harga diri kita sangat mahal. Daripada dia cakap sebelum tu saya dah rosak. Biarlah rosak terus saja. Masa tu dia rasa harga diri dia sangat rendah.
Jadi apa sebenarnya yang menjadikan dia ada rasa harga diri yang begitu tinggi? Adalah aspek spiritual yang diisi. Ya, bahawa siapa saya? Adakah dunia ini lebih baik kerana ada orang macam saya? Ya, saya harap saya datang sini dengan jam, dengan ribut ke apa semua ni kerana saya nak membeli nilai tambah supaya dunia ini lebih baik kerana adanya seorang nama Halina Halizah. Begitu kan? Itu aspek spiritual yang sangat berkaitan dengan seksualiti. Jadinya bagaimana kita nak bagi semua ni? Melalui pendidikan. Dan pendidikan seksualiti, ya, Fadli dan Sofia, dia tidak bermula di sekolah. Dia mesti bermula di rumah. Kalau kita tak memberi apa-apa pun input tentang seksualiti kepada anak-anak, sebenarnya itulah pendidikan seksualiti untuk dia. Dan untuk Amirah ni tadi, bukan nama sebenar Amirah, pendidikan seksualiti dia bermula apabila tadi tu yang sepupu dia sebenarnya dalam keadaan dia, saya rasa dia mungkinlah kalau kita tengokkan betul-betul sebenarnya mesti dia terperasan juga, tetapi anak-anak ni kan dia ada cara dia lupakan yang tu. So tahu-tahu saja dia tak sedar, tahu-tahu dia dah begitu. Selalunya takkanlah begitu kan, tapi anak-anak kita dia terpaksa orang kata melindungi diri dia, jadi ada banyak kadang-kadang memory yang dilupakan sahaja. Coping mechanism. Yes, betul Sofia. Sangat sedih sebenarnya. Tapi saya rasa Amirah, saya tak abang kata tak terkejut kalau dia menjadi seorang yang sangat kental jiwa dia selepas dia mengetahui bahawa dia sebenarnya sangat berharga. Dan di situ nampak kan bahawa dimensi spiritual, kerohanian itu sangat penting. Baik, untuk pendidikan seksualiti, Prof tadi ada menyebut bukan sahaja di sekolah. Pendidikan tersebut malahan bermula dari rumah. Jadi kita nak tahulah, mungkin ada ibu bapa yang sekarang ini sedang menonton, mereka nak tahulah seawal usia berapa agaknya harus diajar anak kita, dan bila nak ajar tu apa perkara-perkara yang harus diterapkan. Baik, okey. Terima kasih Fadli. Itu soalan FAQ, mesti tanya bunyilah. Saya pun nak tahu. Jawapan saya terus kepada itu, bila kita nak mulakan pendidikan seksualiti pada anak-anak adalah seawal bila anak itu mula bertanya. Okey, pertanyaan dia tu, tengoklah anak-anak kita ada yang sangat cerdik kan, dia akan tanya awal-awal. Ataupun mungkin anak kita sampai 8-10 tahun pun tak tanya juga, itu pun kita bimbang juga. Sebabnya Sofia, anak kita dia sangat, terutamanya very inquisitive dan sangat cerdik ni kan, dia tahu badan dia. Dan mungkin kalau anak lelaki 4 tahun dia dah tanya. Dia tanya kenapa, macam itulah satu lagi, apa nama yang kita nak berikan kepada anggota kelamin kita tu. Yang itu pun satu lagi, kalau saya gunakan yang terminologi perubatan Fadli, sebab saya doktor je, jadi senang je saya nak cerita. Sebab kalau kita nak sebut bahasa kita ni sekarang jadi mencarut. Kan, jadi lucah. Kita sebutlah bahasa Arab, tak apalah juga, tapi sama jugalah, tapi mungkin rasa baik sikitlah kan bila kita sebut ni. Tapi bila anak ni, tapi janganlah sebut macam nama-nama yang tidak representatif lah sebab nanti anak-anak ni sukar untuk diajar atau faham apa sebenarnya nama anggota tu. Jadi kalau seorangnya, saya minta maaf nak kena sebut ni kan, kalau tak kena tut belakang Jadi kalau katalah sebenarnya anak tu dia tanya budak 4 tahun lelaki, dia kata kenapa penis dia boleh jadi panjang dan pendek contohnya. Itu boleh berlaku kan, sebabnya memang anak tu bila dia nak buang air kecil, ada keregangan, maka dia buang air. Tapi di situ apa respon kita Fadli jadi mak ayah ni? Kita nak whack dia ke Sofia? Tidak. Kita tahu anak itu seorang anak yang sangat observant, sangat cerdik. Maka kita hanya perlu bagi tahu dia bahawa kedua-duanya itu perlu berlaku kalau dia nak kencing. Kan? Dan oleh sebab tu dia punya penis dan anggota kelamin dia tu sangat penting untuk proses urin. Dia kena jaga sebab budak-budak 4 tahun ni dia selalu kena trap dekat zip dia kan kalau nak pakai seluar tu. Jadi itu satu proses di mana kita boleh memberikan maklumat sesuai dengan umur dia. Bagi dia rasa selesa untuk bertanya. Jangan kita pendamkan curiosity dia. Kalau kita yang malu sebenarnya. Kita rotan dia, kita cubit dia, dia takkan bertanya lepas ni. Begitulah antara. Penting mereka belajar ni dengan kita dan bukan mencari saluran untuk belajar daripada orang lain. You got it Sofia. Itulah message dia. Oleh sebab tu, tapi ramai mak bapak tak rasa selesa sebab kita rasa tak ada pengetahuan tentang tu. Jadi, kenalah mak ayah ni belajar. Dia ada satu modul comprehensive sexuality education. Dia mestilah spesifik kena tahu budak 0 ke 2 tahun apa nak ajar, 3 ke 5 tahun apa nak ajar, dan juga apa nilai keluarga kita. Value tu sangat penting. Dan minta maaf saya nak cakap tak cukup hanya sekadar kata malulah. Konsep malu tu bagi anak-anak ni belum
crystallize lagi. Kalau kita malu tu, saya rasa dia akan bukan dia malu tapi dia dah tak nak bertanya dekat kita. Itu malu jadi malu yang kita tak nak kan. Segan nak bertanya. Antara keluarga kita dan anak kita pun kita malu juga. Tak eloklah macam tu kan. Jadi kita harus memberikan peredaan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Halina Haliza Siraj kerana sudi datang. Terima kasihlah tempoh jam ribut dan sebagainya, sudi juga datang bagi berkongsi tentang pendidikan seksualiti ini yang harus kita memberikan peranan kan, bukan sahaja untuk hari ini, malahan untuk hari-hari yang mendatang. Itu apa yang sangat-sangat penting lah. Kalau kita malu, sebagai ibu bapa ni malu, boleh tak kita maafkan diri kita sendiri kalau anak kita menjadi mangsa? Itu persoalan yang cukup besar. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbicara tentang Pick Kids. Segalanya di Malaysia hari ini. Thank you, Dok. Terima kasih. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan berbicara berkenaan dengan Pick Kids. Apakah prestasi setakat ini dan mungkin membuatkan lebih ramai lagi ibu bapa untuk mendapatkan vaksinasi yang lengkap buat anak-anak kita supaya ada perlindungan yang sepatutnya. Kita terus bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, Datuk, terima kasih meluangkan masa meredah trafik jam demi kami. Mungkin nak kongsikan terus, Datuk, antara prestasi liputan vaksin COVID-19 bagi populasi kanak-kanak setakat ini usia 5 hingga bawah 12 tahun. Ya, terima kasih Sophia. Terima kasih TV3. Sehingga kini lah, sehingga semalam 24 bulan, sebanyak 3,421 anak-anak telah diberi dos pertama. Baik. Sehingga kini cumulatively kita dah memberi suntikan pada 1.68 juta kanak-kanak, iaitu 47.5% dos pertama dan 1.13 juta ataupun 31.9% untuk dos kedua. Wow. Jadi alhamdulillah kanak-kanak ada lebih kurang 4 juta dan kita aim pada awalnya itu pada kita mula 3 bulan 2 80% iaitu 3.2 million. Baik. Dan kanak-kanak ni ramainya ada di sekolah. Lebih kurang 2.2 juta. Jadi kalau kita lihat anak-anak 7 hingga 11 tahun lebih banyak daripada anak-anak 5 hingga 6 tahun. Dan pada ketika ini kanak-kanak 7 hingga 12 tahun kita telah memberi suntikan 56.1%. Jadi saya nak tunjukkan bahawa sebab kita memberi vaksin untuk memberi keselamatan pada anak-anak. Betul. Dan kalau kita dapat lihat, ini satu data yang penting sangat dikeluarkan oleh ICR NIH yang baru, data yang terkini ni. Apabila kes naik tinggi, kita memulakan vaksinasi pada 3 bulan 2. Dan apabila vaksinasi makin meningkat dan kita memulakan dos kedua, kita lihat kes menurun. Ya, memang ada usaha-usaha kesihatan awam yang lain, tetapi jelas nampak vaksinasi membantu menurunkan kes. Dan kita lihat apabila mereka lengkap, maka kes jatuh lagi rendah. Betul. Kalau kita dapat lihat, contoh sekali lagi ni. Ialah bukti yang paling ketara lah. Paling ketara. Paling ketara. Sebab itu saya nasihatkan ibu bapa, ibu ayah untuk tampil memberikan vaksinasi pada anak-anak. Hari ini 7 negeri telah melepasi 50%, didahului dengan negeri Sarawak. Negeri Sarawak ni champion. Very excellent. 88.6%. Wow. Meninggalkan yang kedua Melaka at 61.9%. Jadi alhamdulillah saya dan lawatan saya ke semua negeri kecuali Kedah dan Perlis hari itu. Saya dapati saya ucap banyak terima kasih kepada bahagian negeri-negeri, terutamanya negeri Sarawak dan saya lihat pegawai kita di sana sangat-sangat committed dan telah menjalankan kerja dengan baiklah. Ini kerjasama dan pemahaman rakyat jugalah untuk memastikan kita melakukan apa sahaja untuk memastikan keselamatan bagi anak-anak kita. Datuk, tarikh akhir Pick Kids diubah kepada 31 Mei 2022. Mungkin YB boleh kongsikan mengapa keputusan ini dilakukan. Alhamdulillah, ini penting juga ni. Banyak orang tanya saya. Sebenarnya pada 13 bulan 4 saya buat kenyataan media yang pertama untuk sampai 15 bulan 5 tarikh akhir. Dan saya lihat peningkatan. Yang ini alhamdulillah ibu ayah telah membuat keputusan daripada 3,000 kepada 7,000 kepada 10,000 sehingga 16 bulan 4 pada 14,000. Dan apabila menjelang hari raya, maka kes yang datang turun sebab mereka balik kampung awal, nak elak daripada jam dan sebagainya, mereka menundakan dos itu. Jadi memandangkan pada itu, saya nak memberi peluang kepada ibu ayah dan mereka yang terlepas suntikan ini, maka kita panjangkan daripada 15 kepada 31 Mei. Jadi lagi 2 minggu. Dan kalau kita dapat lihat bagaimana peningkatan selepas itu, peningkatan dari lepas raya hanya 173 orang meningkat dari 300 kepada 4,000, 6,000, 8,000, 11,000, 15,000 dan akhirnya pada 13 bulan 5 mencapai 20,951 dos diberikan
pada hari itu. Dan selepas 15 itu ada peningkatan daripada 1,900 sampailah ke 7,000. Semalam 3,421. Dan kita tinggal 7 hari lagi baki. Saya sekali lagi menyeru dan merayu bapa, ibu ayah semua, buatlah keputusan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab apa? Kita ada bukti yang saya sebut tadi, kita ada bukti yang jelas daripada ICR NIH ni yang mengatakan dengan vaksinasi akan turun. Dan yang dirisaukan kesampingan semua sangat-sangat jarang berlaku. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Sebab tu kita memberikan peluang kepada ibu ayah untuk buat keputusan. Yang mana terlepas, cepat-cepat datang. Ini berikhtiar dan usahalah sebagai ibu bapa sebab kita nak anak kita untuk meneruskan pembelajaran, bukan hidup dalam ketakutan kan. Yes. Ini is the step moving forward lah saya boleh kira. Selepas ini YB, di manakah vaksin boleh didapati? Adakah sebelum ini ataupun hanya di klinik-klinik atau hospital tertentu sahaja? Selepas 31 Mei. Itu memang banyak yang tanya, what happen next? What happen next? Yes, what happen next? Okey, selepas 31 Mei, kerajaan tidak lagi memberi vaksin secara percuma. Tidak ada lagi vaksin Comirnaty, Pfizer ataupun Coronavac, Sinovac diberikan. Dan semasa daripada 15 hingga 1 ni, mereka yang nak mendapatkan vaksin, sebab sekarang ada lagi 7 hari, mereka boleh pergi kepada semua klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Kita ada lebih daripada 1,000 klinik. Secara walk-in, pergi, nyatakan hasrat, kita akan bagi. Selepas 31 Mei, tidak ada lagi. Mereka yang berhasrat, katalah buat keputusan tiba-tiba, mereka terpaksa pergi ke pihak swasta, GP atau hospital dan terpaksa buat bayaran. Selagi berbaki beberapa hari ini, kita usahalah. Tapi lepas 31 Mei masih boleh dapat, tapi mungkin kita kena mencarilah di klinik-klinik swasta yang berdekatan. Bagaimana pula dengan kanak-kanak yang belum mencapai umur 5 tahun? Itu penting. Sebab ada 2 pengecualian yang kita buat di sini. Satu yang belum 5 tahun. Mereka 5 tahun ni selepas 31 Mei hingga hujung tahun. Maka mereka akan terus diberikan suntikan percuma dos 1. Mereka daftar daftar sebagai tanggungan di MySejahtera dan mereka mendapatkan pautan untuk janji temu, maka mereka boleh buat pilihan. Ataupun mereka pergi ke klinik dan buat janji temu untuk dapat suntikan. Kumpulan yang kedua, walaupun mereka ini akhirnya mereka tarikh akhir untuk mereka adalah 31 Januari 2023. Dan tarikh akhir untuk dos kedua adalah 30 bulan 4 2023. Okey, ini untuk kanak-kanak yang belum mencapai 5 tahun dan 5 tahun dalam pada 31 Mei. Kumpulan kedua ialah mereka yang telah mendapat janji temu tapi sakit pula kena COVID. Ataupun mak ayah kena COVID ataupun penjaga kena COVID. Maka kita bagi mereka extension pengecualian juga. At least 6 weeks, 6 minggu selepas sembuh. Mereka boleh datang dan dapatkan janji temu dan kita akan bagi suntikan. Baik, YB, dengan berbaki 1 minit sahaja lagi, apakah ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia dan satu seruanlah untuk kita push ibu bapa supaya mendapatkan vaksin secara penuhnya. Silakan YB. Jadi kepada semua rakyat, ibu ayah yang saya kasihi semua, buatlah keputusan yang terbaik untuk anak, untuk melindungi anak kita. Kebimbangan kita ialah anak-anak kita kena serius COVID yang serius. Mereka boleh kena COVID jika tidak ada immunity dan juga mungkin kita bimbang tentang MISC dan juga long COVID dan sebagainya. Kebimbangan yang kedua ialah jika ada varian-varian baru, maka kita bimbang anak-anak kita boleh dijangkiti sebab mereka tidak ada immunity. Dan kalau benda ini berlaku, maka mereka pula jadi akan transmit sakit itu kepada orang dewasa pula. Jadi ini yang penting sekali untuk kita. Rebutlah 7 hari yang berbaki ini, buatlah keputusan yang terbaik. Cerita COVID ini adalah cerita yang benar. Kita tidak mahu anak-anak kita mendapat gejala yang serius dan menghadapi masalah dalam kehidupan. Saya menyeru dan merayu pada ibu bapa. Please. Terima kasih YB sudi memberikan peringatan. Kita dah melalui 2 tahun lebih dah ni. Saya rasa kita sebagai bapa kita akan lakukan yang terbaik. Apa saja kita lakukan adalah terbaik untuk konteks kesihatan dan keselamatan anak kita. Terima kasih kita ucapkan. Sama-sama. Sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Setakat ini anak saya pun dah dapat 1 dos. Dan nanti untuk yang kedua. Yalah. Kita harapkan lebih 3 bulan. Yes. Kita harapkan lebih ramai. Betul. Ramai lagi akan datang selepas ini bawa anak-anak anda mendapatkan vaksinasi penuh menentang COVID-19. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita banyak pengisian bersama dengan rakan setugas Fazli Fuad segalanya di Malaysia hari ini. Okey.
Okey, Malaysia hari ini kini kembali dan kita terus saja nak bercakap tentang sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Sebab kita sedar ya, dalam ramai-ramai ini mungkin ada di antara kita, saudara-saudara kita yang tidak ada kelengkapan sekiranya berlaku kematian yang mengejut ini. Baik, terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah saya sihat. Baik Ustaz, kita nak bercakap tentang sumbangan kain kafan ni. Sebagai pemula mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang kempen sumbangan ini. Yang pertama, bila kita sebut kain kafan ni, hari ini kita dengar orang mati. Hari ini kita tengok orang mati. Esok lusa orang dengar Ustaz Nafi mati. Orang akan tengok jasad kita. Kita akan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. So pujuk hati kita bersiap sedia untuk kematian. Jangan mati tiba-tiba mati, tak nak. Kita buat persiapan setiap hari untuk mati. Saya seorang sakit kanser ni, bila bangun pagi tadi, saya syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah, hidup lagi. So kempen kain kafan kali ini tuan-tuan, dia memujuk kita untuk membantu kawan-kawan kita yang susah di luar sana, yang meninggal dunia tetapi tak dapat nak diurutkan jenazah dia. Itu satu. Dan yang nombor duanya, kita tak dapat nak menguruskan jenazah orang tersayang dalam sebab kesusahan hidup. Susah. Kita jangan ingat semua orang senang macam kita. Ada orang yang susah. Ada orang yang memang tak ada duit. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tiba-tiba mak mati. Ketika anak mati. Mereka tak dapat menguruskan jenazah kerana kesusahan hidup mereka. Tuan-tuan dan perempuan, kita sendiri tahu, maklum, kos pengurusan jenazah pada hari ini sangat tinggi dan besar. Jadi, jom pujuk hati kita bantu masyarakat di luar sana untuk memudahkan pengurusan jenazah mereka. Dan seterusnya, Ustaz nak cerita satu kisah. Pernah satu ketika, beberapa tahun yang lalu, Ustaz telah anak Ustaz dimasukkan ke hospital selama sebulan. Dan dalam masa sebulan tu tiba-tiba di tempat kerja Ustaz telah memberhentikan Ustaz daripada kerja, dibuang kerja. Dah jatuh ditimpa tangga. Lepas tu apa berlaku tuan-tuan? Anak Ustaz meninggal dunia dan Ustaz tak tahu nak menguruskan jenazah sebab kos pengurusan jenazah tu tinggi. Tiba-tiba muncullah Ustaz ni orang yang ada nama, pihak masjid bantu. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Barang sesiapa yang membantu saudaranya yang berada dalam keadaan kesulitan, Allah akan bagi bantuannya di akhirat nanti. Ringankan kesulitan dia, Allah akan ringankan kesulitan di akhirat nanti. Jom pujuk hati kita. Bantulah kempen kain kafan daripada Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini untuk memudahkan orang lain yang berada dalam keadaan kesusahan bila ada kematian dalam keluarga mereka boleh ni. Dan untuk pengetahuan semua penonton MHI pagi ni, ingat Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini telah melakukan kempen untuk bantu orang-orang susah ni daripada tahun 1985 lagi. Dan antara kempen infak kain kafan yang paling lengkap, yang paling ada 20 item lengkap dan tak perlu nak susah-susah, kita boleh uruskan kain kafan ini, jenazah ini dengan segera dan cepat. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya menyeru pada mereka yang di luar sana, tolonglah menyumbang untuk membantu Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini. Nombor akaun dah tertera. So ada nombor telefon, boleh hubungi mereka. Takut scammer ke apa, kita boleh hubungi. Dan baru-baru ni Ustaz dah pergi ke beberapa buah masjid dan beberapa buah surau untuk menyampaikan sumbangan kain kafan ini, tuan-tuan. Ini ada nombor telefon, nombor akaun, snap gambar, tangkap gambar, dan tuan-tuan tolonglah edarkan, share pada orang lain. Sebab berita ni sampai ke telinga tuan-tuan bukan satu kebetulan, tetapi adalah satu takdir daripada Allah. Tak banyak, sikit, bantulah. InsyaAllah.
InsyaAllah, janji Allah itu pasti, kematian itu juga pasti. Okey, mungkin Ustaz boleh ambil kesempatan ini untuk memberikan penderahan kepada kita semua tentang manfaat yang kita dapatlah andai kata kalau kita ni memberikan sumbangan kepada kain kafan ini, Ustaz. Okey, yang pertama sekali kita boleh mengingati kematian. Yang keduanya, ingat sedekah adalah jalan paling mudah untuk ke syurga. Dan sedekah juga tanda takwa kita kepada Allah. Ingat dalam bulan Ramadan tujuan kita berpuasa untuk mendapat takwa. Takwa itu cinta. Cinta ada 3 T. Takut tapi taat. Tetapi ciri orang bertakwa kepada Allah ada 3 P 1 B. Iaitu surah Ali Imran ayat 134. Mereka suka bersedekah waktu susah atau senang. Maknanya pemurah. P yang kedua, mereka ini mampu menahan marah. Iaitu penyabar. P ketiga, mereka ini adalah seorang yang pemaaf. Dan last kali, suka buat kebaikan. Jom kita buat kebaikan dengan membantu pertubuhan sukarelawan Adinia dengan menyumbang seberapa banyak yang boleh untuk dapat koleksi, untuk membantu lebih ramai mereka yang susah, terutamanya menguruskan jenazah. Ingat, apabila mati anak Adam, dan harta anak Adam si mati itu tidak cukup untuk menguruskan jenazah dia, maka tanggungjawab itu dipikulkan kepada orang kaya yang dermawan, yang suka melakukan kebaikan untuk menguruskan jenazah. Itu adalah tuntutan Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Bobo dan saudara, hubungi dengan segera. InsyaAllah. InsyaAllah ini adalah tuntutan mulia dan akan memberi manfaatlah. Dan manfaat ini adalah yang tidak ternilai. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah semoga ramai-ramailah kita berdebakan kepada kempen Kain Kafan ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendawah selebriti kita. Okey, saya nak bersama dengan Sofia di ujung sana sebab hari ini kita nak bercakap tentang antara perkara-perkara yang jadi tular di meja medsos. Betul tu Afad. Kita melihat sebelum ini ada sedikit masalah bekalan ayam, tapi kali ini pula kita bawakan bekalan ikan kurang 50% mendorong kenaikan harga sebanyak 40%, Afad. Jadi ini adalah salah satu alternatif lah, ya. Kalau bisa kata kalau kita ni tak nak makan ayam nak dapat ayam pun tak dapat, tapi bekal ikan kurang 50% ni dorong harga naik pula. Jadi sekarang ni macam tak ada pilihan. Nak tak nak kena juga belikan. Betul. Tapi ada juga tinjauan di beberapa pasar menunjukkan bahawa ikan dan hasil hidupan yang dijual juga tidak seberapa banyak sebelum ini. Jadi kita mengharapkan agar mungkin kita nak cari alternatif lain kot. Jadi vegetarian. Mungkin. Ikut macam Sofia. Okey, antara yang lain juga? Di sini PM tahniah kepada PM kita yang menerima ijazah kehormat Doktor Perubatan di Jepun. Okey, dan ianya sebagai mitiraf usaha dan sumbangan yang hormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam memerangi pandemik COVID-19. Mewakili kita semualah sebenarnya kerana kerjasama kita dalam membendung COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Dan akan kita bawakan esok topiknya ambil langkah berjaga-jaga elak strok haba. Strok haba, apa yang perlu kita tahu dan apakah kata simptomnya lah. Mungkin ramai yang mengalami tapi tak tahu. Betul. Mungkin ada yang rasa macam migraine kan. Sebab migraine ni rupanya strok haba, kita tak tahu. Betul. Okey, itu akan kami dedahkan kepada anda semua pada esok hari di Malaysia hari ini. Okey. Dan kita sampai di sini saja. Saya Fatih Fuad dan saya Sofia Nur Solihatul. Kita jumpa esok. Semoga perkongsian hari ini memberikan iktibar dan juga manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye.